الحمد لله الغني الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والقول السديد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sedang jemaat yang saya kasihi, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar erti ketakwaan. Laksanakan segala titah perintahnya dan jauhi segala tegahannya. Semoga kita dikurniakan keampunan dan kemaafan dan digolongkan di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Para jemaah rahimakumullah, insan manakah yang tidak bergembira sekiranya beliau diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau dicintai oleh Sang Penciptanya. Marilah sama-sama kita merenungkan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Asyaj Abdul Qais radhiyallahu an. Inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal anatu. Yang bermaksud, sesungguhnya di dalam diri kamu terdapat dua sifat yang dicintai Allah. Al-hilm, lemah lembut, dan al-anah, ketenangan. Hadis riwayat Imam Muslim. Sedang jemaat yang dikasihi Allah, di sana terdapat banyak jalan untuk kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menghiasi diri dengan dua sifat yang disebutkan sebentar tadi, iaitu al-hilm dan al-anah. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat al-hilm dan al-anah? Al-hilm bererti seseorang dapat mengawal dirinya ketika marah, walaupun beliau mampu untuk bertindak balas terhadap orang yang menimbulkan kemarahan. Al-hilm juga berarti seorang itu sentiasa mengawal dirinya di saat berhadapan dengan perkara yang kurang disenanginya ketika menimpa dirinya. Manakala al-anah berarti tidak tergesa-gesa dan ketenangan dalam melakukan sesuatu perkara. Para ulama menjelaskan bahawa kedua sifat tersebut melambangkan kematangan seseorang dalam berfikir dan kebijaksanaan seseorang dalam bertindak serta kemantapan kerohanian seseorang. Sedang jemaat yang dikasihi Allah, marilah sama-sama kita merenungkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiasi dirinya dengan sifat al-hilm. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, sekumpulan orang Yahudi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, yang bermaksud semoga kecelakaan menimpa ke atas kamu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya memahaminya, maka saya menjawab, Waalaikumsalam wal la'nah, semoga kecelakaan dan laknat tertimpa ke atas kalian semua. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai sikap lemah lembut pada setiap perkara. Saya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Tuan tidak mendengar apa yang mereka katakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya telah menjawab waalaikum, dan semoga, maksudnya dan semoga ke atas kalian juga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Subhanallah, indah sungguh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dihujani dengan kata-kata yang kasar, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membalas kekasaran dengan kekasaran. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam membalas kekasaran dengan kelembutan. Hadis yang baru saja yang saya kongsikan menunjukkan sifat al-hilm yang begitu tinggi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Dan bermaksud, maka dengan sebab rahmat dari Allah engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi berkeras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka dan pohonkanlah keampunan bagi mereka, dan juga bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surah Ali Imran ayat 159. Para jemaah rahimakumullah, kepentingan sifat al-hilm ini tidak dapat dinafikan lagi. Lagi-lagi sekarang ini kita melihat kata-kata kasar digunakan oleh sebagian anggota masyarakat ketika meluahkan pandangan atau buah fikiran di laman sosial seperti Facebook dan seumpamanya. Maka ingin saya menyarankan beberapa langkah untuk menerapkan sifat al-hilm ketika berhadapan dengan status ataupun komen yang kurang disenangi di laman sosial. Yang pertama, kita boleh memberikan respon dengan menggunakan kata-kata dan cara yang lebih baik. Kata-kata yang kasar tidak sepatutnya dibalas dengan kekasaran. Sebaliknya, ia harus dibalas dengan kesopanan dan kesantunan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita hendaklah tenang dan berfikir sebelum memberikan apa jua respon. Bukan dalam semua situasi kita perlu memberikan jawapan. Ada kalanya berdiam diri adalah lebih baik daripada memberikan reaksi dan jawapan, terutama sekira ianya boleh membawa kepada kemudaratan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang ingin dicapai. Sedang jemaat yang dirahmati Allah, seorang ceritawan pernah menceritakan bahawa dahulu terdapat seorang pemuda yang amat bersemangat untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Pada satu petang, dia mendapati seorang pengembala unta yang berdendang agar unta-untanya bersemangat untuk berjalan. Pada saat tersebut, muazzin sedang mengumandangkan azan maghrib. Maka sang pemuda mengherdik pengembala tersebut dengan keras. Namun si pengembala unta tidak mempedulikan teguran pemuda tersebut. Maka pemuda tadi pergi kepada seorang alim untuk melaporkan kejadian tersebut. Keesokan harinya, sang alim tersebut pergi ke tempat si pengembala unta pada waktu yang sama. Ketika azan maghrib dikumandangkan, lalu berkata dengan santun dan lemah lembut kepada si pengembala, "Wahai saudaraku, azan maghrib telah dikumandangkan. Sebaiknya kamu segera menaikkan solat, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa." Yang bermaksud, dan perintahkanlah keluarga kamu serta umatmu mengerjakan solat, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepada kamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Taha ayat 132. Maka si pengembala tersebut menjawab, "Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kamu dengan kebaikan." Kemudian dia segera berwuduk dan pergi ke masjid beserta sang alim tadi. Para jemaah sekalian, dalam kisah ini kedua-dua pemuda dan sang alim mengajak kepada perkara yang sama, iaitu agar si pengembala unta mendirikan solat maghrib. Tetapi pendekatan yang mereka ambil adalah berbeza. Si pemuda tadi menggunakan pendekatan yang kasar dengan memarahi serta mengherdik si pengembala unta, manakala sang alim bersikap lemah lembut terhadapnya. Pendekatan yang digunakan pemuda tersebut tidak membuahkan hasil, walaupun apa yang ingin disampaikannya adalah benar. Manakala pendekatan lemah lembut yang digunakan sang alim tadi berjaya menawan hati si pengembala untuk mendirikan solat. Maka belajarlah dari kisah tersebut. Kadang-kadang yang menjadi hambatan bukan kerana kita tiada maklumat agama tentang satu isu, akan tetapi apabila tiada cara dalam menegur. Maka hayatilah aspek hikmah
dan al-hilm dalam pergaulan kita. Semoga kita dikurniakan akhlak dan ciri mulia serta dipermudahkan untuk menghiasi diri dengan sifat al-hilm dalam segala tindakan dan perkataan kita. Semoga dengannya kita dapat meraih cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Amin. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Amin. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini wa husni ibadik wa ashrafi ubadik sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإدغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. ألا صلوا وسلموا على نبي المصطفى خير الأنام فقد أمر الله بذلك حيث قال في كتاب العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضي الله عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعل بنا كلمة الإسلام وارفع بنا راية القرآن. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا وأن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم اغفر أمة حبيبك واجعلنا منهم. اللهم اهد أمة حبيبك واجعلنا منهم. اللهم ارحم أمة حبيبك واجعلنا منهم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.